Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali bersama dari di Rampai Pagi dan terus kita bawakan segmen Bicara Undang-Undang, Intan. Ya. Jadi kita akan menyentuh mengenai dengan penderaan emosi dalam perkahwinan, haruskah bertahan atau berlalu pergi. Jadi ini Sarinaya, apabila kita menyentuh mengenai dengan penderaan emosi dalam perkahwinan ini, ialah satu bentuk keganasan rumah tangga yang tidak melibatkan fizikal, tetapi kesannya ni sangat mendalam dan boleh merosakkan mental, emosi dan juga harga diri pasangan. Dan ini akan kita nidayakan bersama dengan Peguam Syar'i yang telah berada di sebelah sisi kiri saya ini. Jadi kita terus saya perkenalkan yang bersama dengan kita itu Yang Mulia Puan Afiqah binti Haji Asli, iaitu Peguam Syar'i. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Jadi topik yang kita ni utarakan pada hari ini ada kepentingannya untuk kita ni sama-sama fahami, untuk sama-sama kita ni ketahui juga agar jika berlaku bukan hanya menimbulkan kepada diri kita ni barangkali tetapi mungkin sekeliling kita ni tahu apa tindakan yang perlu dibuat, apa perkara yang perlu kita ni dulukan dan seumpamanya. Tapi sebagai mukadimah, Puan Ana dapat menjelaskan dulu apakah yang dimaksudkan dengan penderaan mental dalam perkahwinan, haruskah bertahan ataupun berlalu? Baik, silakan. Okey. Penderaan mental dalam perkahwinan, ia menjadi salah satu daripada bentuk penderaan. Kan biasanya bentuk penderaan ada dua, fizikal dan emosi. Emosi sekarang ni kalau kita ni maklum, ia sudah jadi satu perkara yang biasa. Orang masyarakat kita ni masa ni aware lah dengan benda ni, mental health dan segalanya. Okay? Jadi penderaan emosi dalam perkahwinan, ia boleh termasuk kata orang benda ni remeh. Tapi sebenarnya berlaku. Silent treatment paling common. Okay? Ia boleh berlaku. Tapi ia hendaklah berlaku dalam masa yang berterusan dan tempoh yang panjang yang kesannya akan dapat dilihat kemudian. Ini juga termasuk selain daripada silent treatment, ia juga termasuk mengejek dengan nama panggilan yang tidak elok, mengkutuk, menghina. Kemudian ia juga boleh terjadi dalam situasi di mana sebahagian ahli keluarga tu berkomplotlah di hadapan anak-anak pun melihat. Ini beberapa situasi yang benar-benar terjadi, pernah berlaku. Kadang-kadang meremehkan status isteri atau suami itulah dalam rumah tangga tu kan. Kemudian dipermalukan dan dimanipulasi selama tempoh tertentu. Kemudian semua ni bila ia kerap berlaku, ia memang akan menjadikan satu kesan lah kepada seseorang itulah, mangsa pendera emosi itulah. Tapi dalam kebanyakan waktu benda ni dalam kebanyakan waktu sekiranya ia berlaku secara langsung, ia memberikan kesan yang mendalam lah orang-orang tu. Sebagaimana dalam beberapa kes juga ada isteri itu yang tidak ditegur selama 6 bulan, 3 tahun, 10 tahun. Jadi ada sesetengah masyarakat yang merasakan benda ini common lah. Tapi masih bertahan dalam perkahwinan. Tapi merasa benda ini common. Itu memang terjadilah dalam masyarakat kita ni. Dan perlu ketahui, ini adalah salah satu daripada penderaan emosi. Jadi itulah antara penderaan emosi ini, walaupun ianya tidak nampak ni Sarinaya, tetapi kesannya amat mendalam kerana ia boleh mengganggu dari segi mental, emosi dan juga harga diri seorang marwah itu sendiri. Marwah ada sebab kita percaya, ada sebab kadang-kadang apabila dinyatakan oleh Puan tadi ada kes yang berlaku tetapi indah dilaporkan. Tapi dilaporkan itu dalam maksud macam mana? Adakah ianya boleh dihadapkan, diajukan ke mahkamah untuk kes-kes penderaan mental ini? Baik. Okey. Kadang-kadang ada orang berpandangan macam apa juganya kan, kutukan dan hinaan. Ia indah ada kesan. Kan? Tapi sebenarnya ia memberi kesan tapi dalaman. Jadi sebenarnya ia memang boleh dilaporkan di mahkamah. Ia bukan salah satu alasan yang remeh, ia salah satu alasan yang kukuh juga. Okey. Jadi tapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Okey.
Ya, kebanyakan dalam perceraian lah. Dalam perceraian seseorang itu ia boleh menuntut perceraian secara syika, yang mana dalam bab 43 menyatakan apabila seseorang suami telah melakukan sebarang penganiayaan ke atas isteri atau menyakiti sama ada dengan perkataan, dan isterinya itu tidak sanggup untuk hidup bersama dan meneruskan hubungan suami isteri, isterinya boleh menuntutlah dalam mahkamah. Kemudian dalam tuntutan darar syar'i juga, jika seseorang itu yang berkahwin mengikut hukum syarak boleh memohon untuk membubarkan perkahwinan kerana darar syar'i atas kurungan A, lazimnya menyakiti atau menjadikan kehidupan isteri itu menderita disebabkan oleh kelakuan aniaya. Okey, dalam konsep ini sesetengah akan mengatakan okey, ini lebih kepada fizikal. Tapi sebenarnya benda ni boleh didebatkan, dibahaskan lah. Pasal ia juga bukannya satu yang namanya orang tertutup ia meluas. Ia boleh masuk dalam penderaan emosi lah juga. Okey. Kemudian selain daripada tu juga boleh masuk dalam tuntutan fasah. Kurungan 1. Yang mana tu penderaan emosinya bila isteri itu digantung tidak bertali. Suami keluar daripada rumah meninggalkan setahun, 2 tahun, 5 tahun. Jadi salah satu alasan yang kukuh lah untuk dihadapkan ke mahkamah dan dikemukakan. Betul. Jadi dalam salah satu kes ini juga, kes Malaysia lah, Harun lawan Omar tahun 1991, yang mana suami itu ia lazim menyakiti isterinya ni lah. Kemudian rayuan Mahkamah Jawatan Kuasa, rayuan masa itu menafsirkan maksud penganiayaan ini bukan hanya terhad kepada penganiayaan fizikal. Ia menjurus lebih meluaslah katanya, enggan bercakap dengan isteri, membelakangi isteri, memalingkan muka semasa di katil. Ia boleh termasuklah dalam perkara-perkara yang boleh dihadapkan dalam mahkamah sebenarnya. Jadi orang ini situasi apabila berlaku bangsa itu adalah isteri benar. Isteri, betul. Jadi itulah banyak hal-hal yang boleh kita sentuh. Tapi ini dinyatakan tadi dalam bentuk perceraian. Tapi mungkinkah ada dalam bentuk-bentuk lain lagi, Puan? Ada. Baik. Okey. Selain daripada tuntutan jadi salah satu tuntutan perceraian apa yang seseorang ini boleh buat sama ada isteri ataupun suami ia boleh menuntut perintah perlindungan. Perintah perlindungan ada dalam peruntukan bab 60 pindaan Akta Undang-Undang Keluarga Islam, di mana di sana juga ada inda terhad bukannya mangsa-mangsa ni saja yang boleh bertindak. Tapi ahli keluarga yang lain boleh bertindak untuk orang ini sendiri. Pasalnya biasanya orang yang dalam penderaan ini ia sudah hatinya ia sudah di psikologi. Jadi ia indah akan keluar daripada kompompong penderaan itu. Jadi ahli keluarga yang lain yang sudah faham atau sudah merasa adalah situasi ini boleh bertindak bagi pihak mereka. Ataupun kalau bukan ahli keluarga, mungkin ahli keluarga takutkah, terancamkah apa, boleh jual penguat kuasa. Sama ada poliskah, perlu dilaporkan juga lah. Ataupun JAPIM ataupun hospital yang boleh terdetek benda-benda ni. Okey, kemudian ataupun boleh jual mana-mana orang yang bertanggungjawab lah yang ditetapkan lah. Boleh dibuat. Saya percaya dalam hal situasi penderaan emosi ni, walaupun yang melibatkan pasangan, suami dan isteri, kalau untuk kita mendeteksi berlakunya penderaan itu bukan hanya di kalangan dua individu ini saja ataupun isteri saja. Kadang-kadang melalui lingkungan sekeliling seperti anak-anak juga. Mungkin tadinya Puan nyatakan kadang-kadang atau hospital yang mendeteknya ataupun mungkin dari sekolah melalui gurunya yang mendeteknya berlakunya penderaan dalam rumah tangga ataupun institusi keluarga itu sendiri. Cuma di sana tadi melihat kebanyakannya kali itu Puan, pihak isteri ini lebih banyak membungkam cerita kerana memikirkan anak-anak dan terikat kerana itu. Saya percaya banyaklah boleh kita timbulkan seandainya dilaporkan sama ada dirinya yang melaporkan ataupun barangkali keluarga pun boleh bertindak, nyatakan tadi hatta barangkali jiran boleh bertindak melalui penguat kuasa dan seumpamanya apa bentuk pembuktian yang akan dilihat di mahkamah apabila sudah sampai ke sidang pembicaraan. Baik. Okey.
benda ni sebenarnya susahlah sikit isu membuktikan macam mana ia bagi satu ia orang ni akan menghadapkan pembuktian yang indah dapat challengeable. Terutama kalau diorang ni pasangan ni tinggal di dalam rumah yang indah ada ibu bapa, ipar duai, kemudian sendirian. Kemudian tidak ada lagi CCTV. Macam mana? Okey. Apa yang boleh dibuat seseorang itu dalam situasi yang macam ni ia sendiri yang mesti bertindak. Tidak ada lagi orang lain yang akan bertindak bagi pihaknya lah. Jadi ia mesti sendiri bertindak, kemudian ia boleh membuat kan orang yang sudah menghadapi pendarahan emosi ini ia akan merasa kemurungan, depresi. Okay? Ia mesti buat rawatan di bahagian counselling. Okay? Supaya ia ni dapat sedikit sebanyak dulu perlahan-lahan untuk keluar daripada ketakutan itu. Kemudian hasil daripada counselling ini, beberapa pakar counselling selalunya akan menghadapkan laporan diorang ni ke pakar psikiatri. Betul. Jadi pakai psikiatri nanti akan dihubungi dan refer forward lah. Kemudian akan ada ditangani dengan beberapa ubat-ubatan. Jadi di sanalah kita ni melihat. Yes, kita ni akan dapat melihat rekod kesihatan, rekod counselling, apa yang dihadapi diagnose traumanya tu. Betul. Dan juga akan nampaklah beberapa pakar-pakar ni dan saksi-saksi sendiri yang akan melihat bagaimana ia punya tahap interaksi sosialnya. Adakah turun ataupun sebaliknya. Jadi perkara-perkara ni perlu dibentangkanlah, dikemukakan laporan-laporan ini perlu dihadapkanlah. Jadi alangkah awal dapatkan rawatan. Okey. Jadi itulah antara cara macam mana untuk kita membuktikan adanya pendarahan emosi. Jadi ni puannya pendarahan emosi ini dalam perkahwinan sering berlaku secara halus dan juga berperingkat. Dan ini menyebabkan yang mangsa sukar menyedari bahawa dirinya sedang dizalimi sebenarnya. Dan tidak seperti pendarahan fizikal yang meninggalkan kesan yang nyata. Pendarahan emosi ini merasakan dari dalam dan juga menjejaskan keyakinan diri, kestabilan emosi dan juga kesejahteraan mental seorang. Jadi ni apa yang sekiranya perkara ini berlaku dalam sebuah perkahwinan. Jadi isteri itu bagaimana? Adakah perlu bertahan ataupun melepaskan? Macam mana? Baik. Sama ada isteri masa ni sebenarnya situasinya lah. Indah semestinya isteri itu saja yang mendera emosi suami pun ada. Ada juga jadi mangsa. Betul. Kadang-kadang macam dalam beberapa kes itu ada yang terkongkong ni isteri mesti share location, makan sama siapa. Suami pun sama benda ni ada je. Okey. Jadi adakah bila benda-benda ni berlaku adakah perlu untuk bertahan? Adakah wajar sebenarnya untuk kita ni tu bertahan? Okey. Ada beberapa perkara yang wajarlah untuk bertahan sekiranya ada perubahan. Perubahan yang mendadak, kemudian pihak-pihak ni dihadapkan ke bahagian kaunseling dan pihak-pihak ni benar-benar mau berubah daripada mangsa sendiri kepada yang memberikan kesan lah. Jadi bila ada macam tu, ia perlukan tempoh lah, trial namanya. Bila ada perubahan, ada pembaikan, yes betul, memang boleh wajar lah untuk bertahan lah, boleh lah diberi peluang lah. Tapi sekiranya berlaku sebaliknya, apa tu semakin chance makin menjadi persoalannya ia akan mengakibatkan beberapa kita ni berpegang dengan maqasid syariah yang mana ia perlu kepada akal, nyawa, kemudian harta. Bila benda ni sudah terkesan, perlulah berlalu pergi. Pasal nyawa dan akal itu salah satu perkara yang perlu kita dipertahankan sebagai individu. Betul. Terutama kepada orang Islam sendiri perlu pertahankanlah benda ni. Jadi memilih bertindak untuk berlalu pergi itu bukan saja untuk diri sendiri. Kalau ada anak, untuk anak jua.
pasal ia akan memberi kesan kepada anak juga. Yang perlu difikirkan secara menyeluruh lah. Mestinya orang, walaupun barangkali kita ni perlu sebelum dihadapkan ke peringkat mahkamah, pastinya orang secara baiknya orang dalam keluarga tu diberitahu kalau juga mungkin ada nasihat-nasihat yang boleh meringankan beban kita ni. Tetapi kalau sudah di peringkat perlu laporkan ataupun dihadapkan. Seperti yang nyatakan tadi Atua. Cuma barangkali tadi kan tahu John ya, selain daripada asbab anak, apa lagi faktor lain yang kadang-kadang menyebabkan si pemangsa ni yang didera ni masih bertahan dalam rumah tangga itu sendiri? Baik. Okey. Ya, selain daripada anak lah, anak paling common lah. Kalau dalam masyarakat kita ni, anak adalah salah satu alasan yang paling common dan orang India akan maulah. Tapi salah satu juga alasan kenapa anak tu juga macam diorang melihat kalau Indah ada complete family ni, broken family ni akan bagi kesan lah kepada anak-anak ni. Kemudian ada juga alasan lain juga, Indah mau keluar daripada penderaan itu pasal mungkin ia adalah beberapa kisah suri rumah. Jadi kalau keluar ada pendapatan siapa akan tanggung, parents lagi meninggal, ataupun ia orang luar yang berkahwin dengan masyarakat kita ni, kemudian Indah ada tempat bergantung. Jadi ia rela lah. Kadang-kadang mindset diorang biar tu emosi, jangan fizikal. Juga another alasan juga disebabkan oleh isu ketakutan. Bila bertindak tu mungkin dia rasa Indah selamat. Yang Indah mampu untuk keluar mengadu tu Indah mampu. Bukan saja kepada pegawai jawatan kuasa, tapi dengan ahli keluarga pun kadang-kadang Indah dorang mau buatlah. Jadi ketakutan itulah, kepompongan itu yang menahan lah. Ini kebanyakan lah. Sebab itu banyak perkara sebenarnya penderaan macam mana Indah dilaporkan. Mungkin juga Puan ya disebabkan oleh di mana ujian perkahwinan maksud saya tu penderaan emosi ini sering kali dinormalisasikan sebagai ujian perkahwinan yang sedangkan sebenarnya ianya ada satu bentuk keganasan psikologi. Dan juga ni Serenaya di mana perkahwinan seharusnya menjadi ruang selamat. Dan juga dipenuhi dengan kasih sayang, hormat dan juga sokongan bersama dengan pasangan. Jadi akhirnya mungkin kalau boleh dikongsikan juga ni apa yang ingin disarankan ataupun mungkin ada kesimpulan yang mungkin boleh dikongsikan Puan kepada penonton kita menangkan waktu kita masih lagi ada dalam 4 minit 5 minit ini. Baik. Jadi penderaan emosi ni kita ni perlu tahu ia bukan lagi sesuatu perkara yang boleh diambil ringan. Kalau sekiranya ia berlaku dalam tempoh masa yang lama, terutama yang dalam banyakkan kes yang digantung bertalian jangan ambil remeh perkara ni. Ia bukan sesuatu perkara yang sihat pasal ia akan menjejaskan kita ni punya kesihatan. Pasal ada beberapa kes lah juga akan share juga. Bila mana suami ni yang memberi tekanan psikologi kepada seorang itu, ia menjadikan isteri itu menghadapi masalah kesihatan terpulang. Darah tinggi, sakit jantung. Jadi perlulah sebagai isteri atau sebagai suami yang menghadapi perkara macam ni, perlu beranikan diri untuk keluar. Kalau Indah pun meminta pandangan lah, terutama kepada orang-orang lah. Ni berkenaan dengan minta pandangan ataupun minta nasihat ni, sehingga adalah wujud individu-individu yang kadang-kadang kita ni tahu bukan daripada agensi-agensi di kalangan yang berwajib, umpamanya adakah wujud profesi coach dan umpamanya. Jadi pandangan Puan sendiri, kalau sekiranya bandar-bandar kita ni tu dalam kesempitan, orang buntu, ada masalah rumah tangga, kemana sebenarnya kita ni perlu berujuk untuk meminta nasihat, pandangan. Baik, perlu rujuk. Ada kerajaan kita ni ada membuat satu bahagian itu bahagian khidmat nasihat keluarga. Jadi satu bahagian ni ia bukan semestinya untuk masalah menyelesaikan macam merujuk untuk perceraian saja, bukan. Ia menyeluruh, ia untuk menyelamatkan rumah tangga. Jadi bila dihadapkan di sana
ada sesi-sesi yang akan dilalui oleh pihak-pihak ni ya. Melalui sesi-sesi itu akan terungkailah nanti macam mana cara solusinya ataupun sama ada untuk diteruskan atau untuk bercerai atau kemudianlah punya cerita. Yang penting ada perbincangan dari sudut A, dari sudut B dan orang tengah ni yang akan menyimpulkan bagaimana nanti. Jadi ada pandangan yang dari bahagian pakar macam mana adalah disarankanlah. Perlulah masyarakat kita ni bila rasa buntu, dia tahukan ke mana, rujuk ke tempat yang macam manilah. Tak perlu malu. Tak perlu malu. Baik ya. Apapun terima kasih kita ucapkan satu pembicaraan yang saya rasakan ada manfaatnya dan ada kepentingannya. Kami percaya isu penderaan emosi ni ada saja berlaku di kalangan kita ni ya. Cuma itulah macam mana yang bertindak itu mungkin lambat kita ni, tetapi individu itu sendiri sebenarnya yang terbabit itu sendiri yang sebenarnya perlu bertindak kalau dirasakan ia sudah melampaui batas norma kehidupan manusia itu sendiri ya. Sabar ada hadnya, Puan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.